Ajaran The Ahmadi Religion of Light and Peace dalam pemantauan pihak berkuasa. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Ahmad Syukri. Ajaran The Ahmadi Religion of Light and Peace adalah bertentangan dengan syariat Islam. Susulan itu, menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama, Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar meminta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menurunkan kesemua hantaran ajaran itu di media sosial bagi mengelakkan masyarakat daripada terpengaruh. Arahan saya kepada agensi-agensi agama termasuklah JAKIM dan juga JAWI ialah untuk monitor ajaran tersebut. Ajaran tersebut memang sangat jelas bertentangan dengan syariat Islam kita. Kita tidak mahu generasi anak-anak muda ini terpengaruh dengan ajaran tersebut. Jadi kita akan berbincang dan perbincangan dengan PDRM dan juga MCMC sentiasa berjalan. Kita mengharapkan insya-Allah kerjasama MCMC untuk menurunkan TikTok ke apa ke daripada dapat dituntun oleh pengikut-pengikut dia. Jelas beliau pihaknya telah cuba menjejaki kumpulan tersebut dan yang menjadi kekangan adalah kerana mereka berada di luar negara. Terdahulu tular di media sosial mengenai akaun TikTok dipercayai milik ketua ajaran The Ahmadi yang mempunyai lebih 30,000 pengikut dan mendapat sambutan apabila pemilik akaun itu menggunakan aplikasi TikTok Live. Majlis Agama Islam Selangor MAIS melalui jawatan kuasa khas sedang memantau pengajaran dan bahan dakwah yang disebarkan secara dalam talian yang dipercayai bercanggah dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Esko Agama Islam Selangor Dr. Muhammad Fahmi Ngah berkata, jawatan kuasa itu akan berusaha mengekang dan mengawal kegiatan dakwah secara dalam talian yang bertentangan dengan enakmen fatwa serta undang-undang syariah Selangor. Katanya pelbagai inisiatif dilaksanakan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS termasuk penyediaan silibus akidah di sekolah rendah dan menengah seliannya. Usaha penguasaan undang-undang yang konsisten terhadap kesalahan berlawanan dengan enakmen dan undang-undang jenayah syariah dan fatwa Selangor turut dilaksanakan JAIS. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Adun Sungai Ramal Muhammad Syafiq Ingah yang ingin tahu usaha kerajaan negeri berkait kegiatan dakwah dalam talian. Sementara itu, menjawab pertanyaan Adun Hulu Bernam Muizzuddin Mahyudin tentang usaha memperkukuh akidah ahli sunnah wal jamaah, beliau memaklumkan pelbagai inisiatif dilaksana JAIS termasuk penyediaan silibus akidah di sekolah rendah dan menengah seliaannya. Melaka mencatatkan jumlah kerugian bagi kes jenayah cyber sebanyak RM38.4 juta pada 2023. Esko Sains Teknologi Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri Datuk Fairul Nizam Roslan berkata, statistik itu melibatkan 1,354 kes penipuan dalam talian. Merujuk kepada statistik PDRM berkenaan perbandingan statistik jumlah kes kerugian dan tangkapan jenayah cyber atas talian bagi tahun 2022 dan 2023 menunjukkan peningkatan kes bagi jenayah cyber, tetapi terdapat penurunan kes bagi 3 modus operandi iaitu love scam, phone scam dan penipuan tawaran kerja tidak wujud. Statistik pertuduhan kes jenayah cyber juga turut menyumbang kepada peningkatan yang positif di mana terdapat peningkatan pertuduhan dari tahun 2022 dan tahun 2023. Menurutnya, susulan itu kerajaan negeri dan agensi terlibat akan lebih giat menjalankan kempen advokasi mengenai jenayah cyber pada tahun ini. Ibu kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming membuat laporan polis susulan menerima nota ugutan di rumahnya di Air Tawar Manjung. Ketua Polis Daerah Manjung ACP Muhammad Nordin Abdullah berkata pihaknya menerima laporan dibuat pesara berusia 76 tahun itu di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Manjung pada pukul 10.15 pagi semalam.
Menurutnya, pesara itu menemui nota berkenaan semasa keluar dari rumah pada pukul 7.30 pagi selepas melihat banyak kertas bertaburan di hadapan rumahnya dengan tulisan "Nga Komeng, jangan cabar Islam". Beliau berkata kes berkenaan masih dalam siasatan dan diklasifikasikan di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan. Polis turut menasihati orang ramai agar tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan. Sebuah blok rumah panjang di Kampung Long Kerangan di Marudi, Miri musnah dalam kebakaran pada Rabu. Menurut Pusat Gerakan Bomba Sarawak, kebakaran tersebut telah memusnahkan 16 pintu bilik struktur tidak kekal. Pihak bomba menerima panggilan kecemasan pukul 10.52 malam dan pasukan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Marudi bergegas ke lokasi kejadian. Kampung Long Kerangan terletak kira-kira 98 km dari Balai Bomba dan Penyelamat Marudi dan hanya dapat diakses menggunakan laluan balak dari Pekan Long Lama Baram. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian tersebut. Kementerian Kerja Raya KKR mengenal pasti 16 projek sakit daripada 746 projek yang dalam pembinaan. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslam berkata kebanyakannya adalah berpunca daripada masalah kewangan kontraktor. Beliau berkata 2.14% projek sakit berkenaan mempunyai kriteria iaitu mengalami kelewatan lebih 60 hari atau 20% lewat berbanding jadual asal pelaksanaannya. Dalam pembinaan 746. Yang sakit cuma 16. Jadi 16 itu di seluruh negara. Peratusnya 2.14%. Kriteria projek sakit terlewat lebih 60 hari atau lewat 20%. Itu. Jadi bukan 746 sakit dia. 746 dalam pembinaan. Dia pelbagai bangunan, pelbagai bangunan. Jalan pun dia juga, lebuh raya pun dia, termasuk juga jambatan pun dia, jambatan, lebuh raya, jalan biasa, bangunan, cerun. Itu yang kita laksana 746 pada saat dan ketika ini. Katanya selain masalah kewangan kontraktor isu COVID-19, pelantikan subkontraktor serta kekurangan bahan berkaitan pembinaan menjadi faktor penyumbang kepada kriteria projek sakit negara ini. Jelasnya mengikut statistik projek sakit kini menurun dari 2.14% berbanding 2.88% bulan lepas. Kementerian Kerja Raya KKR belum berhasrat memasukkan kutipan Tol Gombak dan Kara. Menterinya Datuk Seri Alexander Talinggi berkata, pemasukan tol itu akan memberi kesan terhadap kewangan kerajaan. Beliau berkata ia susulan kerajaan perlu menyediakan dana bagi penyelenggaraan lebuh raya berkenaan. Saya berharaplah pengguna kita semuanya faham, tol ini kalau dimansuh, dia akan membebanlah pada kerajaan untuk dapat kewangan untuk kita pastikan standard jalan tu dengan kerja-kerja penyelenggaraannya sepatut kita buat. Jadi kalaulah kekurangan kewangan nanti, macam kewangan mungkin itu boleh terjejas. Buat masa sekarang kita belum ada lagi hasrat untuk kita nak mansuhkan tol itu. Isnin lalu ketika sesi perbahasan titah diraja di Dewan Rakyat, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man PN Kubang Kerian menggesa kerajaan memansuhkan Tol Gombak dan Kara. Menurutnya, ia sebagai usaha mengurangkan kesakan lalu lintas di laluan terbabit. Dalam pada itu, Datuk Seri Alexander berkata, KKR sentiasa mencari jalan bagi mengatasi masalah kesesakan jalan raya. Beliau berkata antaranya termasuk memaklumkan pihak kosensi untuk tidak melakukan kerja-kerja penyelenggaraan pada waktu puncak dan musim perayaan. Sementara itu, beliau mengumumkan sebahagian lingkaran tengah utama di Raut Bypass boleh dilalui pengguna jalan raya bermula hari ini. Menurutnya, pengguna yang berulang alik ke Pantai Timur kini tidak perlu lagi melalui Bandar Bentong dan Bandar Raut
terutama ketika waktu puncak musim perayaan dan cuti umum. Pembukaan laluan sepanjang 6.4 km itu membolehkan perjalanan ke Pantai Timur bertambah lancar selain menjimatkan masa, kos bahan api serta mengurangkan kesesakan jalan raya. Dan 6.4 km dibuka pada hari ini, ya, yang kita telah buat tadi. Jadi baki 2.6 km dijadualkan siap pada bulan Jun, ya, dalam berapa bulan lagi lah selepas raya. Jadi sebenarnya Seksyen 5A ini pembinaannya bermulai 13 Jun 2019 dulu lah, ya. Dan kosnya 252.5 juta ringgit. Projek kos Seksyen 5A ini. Beliau merasmikan pembukaan lingkaran tengah Seksyen 5A Bypass di Raub yang turut dihadiri Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail. Tempoh sah laku kad perakon media KPM bagi pengamal media antarabangsa warga negara Malaysia dikemas kini kepada 2 tahun berbanding setahun berkat kuasa hari ini. Menerusi kenyataan, Jabatan Penangan Malaysia Japan memaklumkan tempoh KPM bagi pengamal media antarabangsa bukan warga negara Malaysia dan dalam lawatan jangka masa panjang pula ialah selama setahun. Tempoh sah laku KPM bagi pengamal media rasmi kerajaan dan media tempatan termasuk media dalam talian pula ialah selama 2 tahun. Bagi pengamal media yang mempunyai kontrak secara tahunan dengan organisasi media perlu perbaharui kontrak setiap tahun dan tempoh sah lakunya ialah setahun. Tempoh sah laku KPM pula ditetapkan selama 6 bulan bagi pengamal media dalam talian yang baru berdaftar dengan Japan. Tempoh sah laku akan berkuasa serta-merta hari ini. Kerajaan Negeri Melaka membelanjakan 20.7 juta ringgit dalam usaha membantu golongan orang kurang upaya OKU pada tahun lepas. Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Komuniti Negeri, Datuk Kalsum Nordin berkata, daripada jumlah itu sebanyak lebih 3 juta ringgit dibelanjakan bagi bantuan kewangan kepada Pertubuhan Pemulihan dan Komuniti PPDK. Beliau berkata 7.765 juta ringgit pula digunakan bagi bayaran elam murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Penyelenggaraan kemudahan mesra OKU. So bilangan sekolah, ya, kita ada 10 buah sekolah dan perbelanjaannya ialah sebanyak 499,692.71. Seterusnya projek naik taraf bengkel kemahiran KSSMK PK, program pendidikan khas integrasi PPKI RMK 12, ya. So ada 11 sekolah yang terlibat dan perbelanjaannya ialah 3,809,510 dan 8 sen. Seterusnya ialah pembinaan bangunan gantian sekolah kebangsaan Ujung Pasir yang melibatkan PPKI. Untuk orang-orang cacat ini, penghuni cacat adalah RM5,331,000. Tambahnya, kerajaan negeri merangka pelbagai inisiatif bagi membantu OKU menerusi program pemulihan dalam komuniti PPDK, program pemekasan ekonomi dan program perkhidmatan Job Coach. Tular di TikTok, kononnya skim perubatan madani ditamatkan. Ini bermakna golongan berpendapatan rendah tidak lagi boleh mendapat bantuan rawatan percuma di klinik swasta. Tuduhan sama turut dikesan pada satu lagi hantaran di platform X. Menerusi infografik yang dikongsi, penghantar mendakwa skim terbabit ditamatkan serta-merta. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit adalah palsu. Portal MyCheck memaklumkan skim terbabit masih diteruskan. Ia sebaliknya ditambah baik dengan pengkhususan diberi kepada daerah memerlukan dan mempunyai masalah kritikal. Perkara itu turut disahkan Kementerian Kesihatan. Menurut Kementerian Kesihatan, penambahbaikan dilaksana bagi memastikan penggunaan sumber yang optimum dan meningkatkan keberkesanan skim.
Ia juga hanya dibuat selepas mengambil kira kemampuan fasiliti kesihatan KKM susulan peningkatan kapasiti perkhidmatannya. Henti sebar fitnah, tak perlu cetus kegusaran. Penyebarannya adalah kesalahan. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan rahmah madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni? Pastinya ke program Jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program Jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani. Macam-macam ada. Rahmah itu berkat. Sultan Selangor, Sultan Sarwari Idris Shah menzahirkan hasrat untuk tidak menyambung tugas sebagai pengurusi Majlis Kebangsaan bagi Hak Ehwal Agama Islam Malaysia MKI. Tempoh perkhidmatan baginda akan tamat pada 9 Mac ini. Menurut kenyataan Selangor Royal Office dalam Facebook, Sultan Sarfuddin menyerahkan kepada Majlis Raja-Raja untuk memilih pengurusi baharu dalam kalangan raja pemerintah agar kesinambungan fungsi dan aspirasi MKI akan dapat diteruskan pelaksanaannya dengan lebih baik. Baginda turut menzahirkan ucapan terima kasih atas komitmen semua ahli mesyuarat serta wakil-wakil negeri serta Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM selaku Sekretariat MKI atas pelaksanaan tugas yang efektif. Sultan Sarfuddin mula menjalankan tugas sebagai pengurusi MKI pada 10 Mac 2022. Bimbang sukar jumpa tempat solat sesuai ketika berada di acara keramaian. Isu itu terjawab dengan pengenalan surau bergerak yang lebih luas. Bagi memastikan umat Islam dapat menunaikan kewajipan dengan selesa, bas 2 tingkat diubah suai dan dijadikan tempat solat. Wartawan JAKIM Nurlela Muhammad Zain ada butirannya. Inisiatif Surau Bergerak 2.0 digerakkan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Ia mendapat kerjasama Pusat Pungutan Zakat, CIMB Bank Islamik dan E-Mutiara Konsortium. Ubah suai terhadap bas 2 tingkat menjadikannya tempat solat yang luas dan selesa. Ia ditempatkan di beberapa lokasi tumpuan masyarakat seperti dataran, padang atau acara keramaian. Latar belakang inisiatif yang pertama ialah bagaimana kita nak rejuvenate, bagaimana kita nak memberi nafas dan kesegaran baru dalam memberikan peluang kepada masyarakat untuk menunaikan solat di mana sahaja berada. Sebab Surau Bergerak Jawi ini kadang-kadang amat disukai untuk digunakan di stadium, di keramaian, di mana-mana apa kata orang tu kita sebut run lah, maknanya larian ataupun cycling. Dan itu mulanya. Tingkat bawah bas dikhususkan untuk wanita, manakala tingkat atas untuk jemaah lelaki. Bukan sekadar tempat solat, surau bergerak ini juga dilengkapi alat pembesar suara, permaidani dan penyaman udara. Tak ketinggalan tempat mengambil wudu. Bagi saya, surau bergerak ni memudahkan orang ramai untuk sembahyang, jadi senang, sangat senang. Mudah. Syukur Alhamdulillah pihak kerajaan ada sediakan surau bergerak ni untuk memudahkan semualah. Kalau macam orang perempuan ni, kadang kalau ada anak-anak kecil itu kan, dia boleh kira memudahkanlah untuk keadaan dia pun selesa. Saya ingat ini surau awam ni, yang surau bergerak ni perlu dibanyakkan lagi kot.
Pengoperasian surau bergerak bukan setakat jadi tempat menunaikan solat. Ibarat dakwah, ia juga mengingatkan umat manusia kepentingan menjalankan kewajipan. Leila Zain, laporan JAKIM untuk RTM. JAKIM mengalu-alukan cadangan supaya kedai seberneka menggunakan mesin lain diri untuk menjual minuman beralkohol. Ia bagi memastikan pekerja Islam tidak perlu mengendalikan produk berkenaan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama Zulkifli Hasan berkata kerajaan sentiasa menerima idea tambahan yang boleh membantu menangani kebimbangan umat Islam yang terpaksa mengendalikan minuman beralkohol di tempat kerja yang dianggap sebagai haram dalam Islam. Kita juga membantu mereka ini yang sedang berusaha mencari jalan keluar dari bekerja di premis arak ini untuk mendapatkan bantuan sementara dari Pusat Zakat, dari Majlis Agama Islam sehingga mereka ini boleh mendapat pekerjaan sesuai menerusi program-program pembangunan asnaf, keusahawanan, aspek kemahiran dan sebagainya. Idea dan juga seperti yang dimaklumkan oleh Yabi Pula itu adalah sangat kita hargai dan kita akan cuba bawa untuk dibincangkan di peringkat-peringkat yang berkaitan. Beliau menjawab soalan tambahan dikemukakan Wakil Pulai Syuhaizan Khan. Sebanyak 60 bazar Ramadan Rahmah di seluruh negara akan dibuka sepanjang Ramadan tahun ini. Ia turut menawarkan insentif RM50 kepada peniaga yang menawarkan menu rahmah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Fuziah Saleh berkata insentif RM20 turut diberi kepada pengunjung menerusi e-dompet. Dan di Bazar Ramadan Rahmah juga kita akan memberi insentif kepada peniaga yang menawarkan menu rahmah sebanyak RM50 dan juga kita akan beri insentif kepada pengunjung e-wallet RM20 dan di setiap lokasi ada 2,000 e-wallet akan dikeluarkan untuk membantu pengunjung-pengunjung di Bazar Ramadan Rahmah untuk membeli dengan harga yang murah. 3 kadar zakat fitrah ditetapkan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan untuk tahun ini berdasarkan harga beras mengikut grade dan jenis yang dimakan oleh penduduk Islam di negeri itu. InsyaAllah. Pasal kalau kita tengok zakat fitrah ni setahun sekali kan. Kalau dulu masa RM7 pun kadang orang bayar lebih. Tapi dia bayar untuk amil. Sekarang ni dah kata tak boleh kan. Ada infak. Dia kalau nak buat macam tu dia kena infak. Buat sedekah lah, sedekah. Jadi memang kita punya harapan yang menarik tu pasal dulu RM10 tu habis kupon. Jadi mudah-mudahan yang RM12 meningkat lah. Mains turut memperuntukkan sebanyak RM17,366,030 bagi perbelanjaan zakat sepanjang bulan Ramadan tahun ini. Sementara itu, bayaran zakat fitrah negeri Melaka kekal dengan 3 kadar. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, 3 kadar berkenaan juga sama seperti tahun lepas iaitu RM7, RM14 dan RM21. Hari ini saya nak umumkan sikitlah bahawa bulan Ramadan akan tiba dalam masa 5 hari lagi. Maka kita dah umumkan kadar zakat fitrah pada negeri Melaka pada tahun ini dikekalkan dengan 3 kadar RM7, RM14 dan RM21. 7, 14 dan 21. Jadi pada muslimin muslimat selamat menjalankan ibadah puasa, semoga mendapat berkah, bulan keampunan, bulan penuh kasih sayang. Jalanilah ibadah puasa dengan penuh keimanan. Saya ucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut bulan Ramadan. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas persidangan pertama penggar ketiga Dewan Undangan Negeri Melaka yang ke-15 di Seri Negeri Aikro. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPEC berharap kerajaan mempertimbangkan pemberian bantuan khas kewangan Aidilfitri BKKA kepada semua penjawat awam dan pesara kerajaan pada tahun ini. Presidennya Datuk Adnan Mat berkata bantuan khas yang diberikan secara tradisi setiap tahun itu dapat meringankan beban dalam membuat persiapan Aidilfitri.
Tapi KPAC tidaklah mendesak, tetapi KPAC merasakan jika kerajaan rasa ada keperluan selepas pembayaran bayaran insentif awal, sistem saraan yang telah pun ditunaikan ataupun dilunaskan pada 23 Februari yang lalu, jika kerana ada sedikit keperluan atau merasakan perlunya untuk perayaan sebagaimana lazim yang telah diberi setiap tahun, KPAC sangat mengalu-alukan. Beliau berkata demikian pada Majlis Perhimpunan Pejabat Awam Negeri 9 sempena sambutan Hari Wanita Sedunia QPAX 2024 di Seremban. Sementara itu, beliau berkata satu perbincangan khas akan diadakan pada 25 Mac depan bersama pihak kerajaan bagi membincangkan inisiatif penambahbaikan dalam kajian sistem saraan perkhidmatan awam SSPA. Jabatan Penyiaran terus berkukuh jalin kerjasama dengan Jabatan Pertanian yang merupakan rakan strategik dengan pelancaran Taman Herba Radio di Wisma Radio Angkasa Puri Kota Media. Ia selaras hasrat dan agenda Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM yang mahu memupuk semangat pertanian. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman melihat kolaborasi ini sangat baik sebagai permulaan dan beliau tidak menolak untuk memperbanyakkan lagi jenis tanaman di sini. Bila saya mula-mula masuk setahun yang lalu, memang saya sarankan buat benda ni. Jadi sekarang kita dah ada partner yang sangat bagus, ya, yang ada ilmu. Jadi kita boleh menjalankan apa yang kita nak buat ni dengan sebaik-baiknya. Dan kita tengok pokok semua dah tumbuh, ya. Ada aloe vera, ada halia, ada bunga kantan, Jadi kalau tiba-tiba sesiapa nak balik rumah nak masak, mungkin petik je lah. Tentunya kita akan bekalkan ilmu-ilmu teknikal pertanian kepada staf RTM ni, dan itu tak berakhir di sini. Kita dah berbincang dengan pengurusan RTM ni supaya dapat melihat apakah ruang-ruang yang ada untuk kita melihat lagi, nak memperkasakan lagi usaha itu. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Taman Herba Radio dan melawat reruai produk IKS serta kawasan penanaman herba di Angkasa Puri Kota Media. Ia merupakan antara program yang dilaksana bahagian program radio bersama 7 stesen radio RTM. Hubungan ekonomi antara Malaysia dan Australia terus diperkukuh menerusi 4 kerangka kerja ekonomi yang telah dijalin bersama. Antaranya, perkongsian ekonomi komprehensif serantau dan rangka kerja ekonomi Indo-Pasifik. Perdana Menteri berkata kolaborasi yang telah berkembang sejak kebelakangan ini dipacu oleh kepentingan geoekonomi bersama demi mencapai kemakmuran serantau. We are also heartened by the fact, by the trade-focused components of Australia's recent Southeast Asia economic strategy, which recognises the need to deepen such collaboration between Australia and ASEAN amid growing geopolitical uncertainty. Beliau menjelaskan ketika menyampaikan syarahan di Australian National University ANU Canberra. Tambahnya lagi, sektor komoditi seperti hidrokarbon, arang batu, minyak sawit dan tembaga ditapis merupakan produk penting dalam perdagangan dua hala. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani dan selamat malam.